Ni Ustaz, saya sebenarnya tengok beberapa chat ni ada yang menawarkan membuka cawangan di Johor, ya. Dan ada juga audiens kita tanya nak masuk Persatuan Bapa ni macam ni keahlian. Ni kalau rasa saya sebenarnya tak nak sentuh sangat soalan ni. Kalau Ustaz boleh brief sikit dalam singkatan ni, tambah kalau rangkumkan sekali tentang bapa penyayang itu, Persatuan Bapa Penyayang, peranan yang boleh dimainkan dalam ni. Kedua juga mungkin dengan sedikit sebanyak merujuk surah Al-Luqman tentang cabaran membina model bapa penyayang. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Saya sentuhkan dulu berkaitan tentang soalan tadi ya. Mungkin ini sebagai lontaran saya lah. Setelah saya membaca respon-respon daripada penonton-penonton kita, rakan-rakan kita di luar sana. Pertamanya tentang cawangan. Ini sebenarnya lebih kepada teknikal lah ya. Kami di pertubuhan ini kita menubuhkan NGO ini, dia banyak siapa yang tahu tentang proses penubuhan ini dia faham saja. Jadi kita kalau kita nak penubuhkan di peringkat lebih besar, dia tak boleh tubuh 1-2 cawangan je, mana dia mesti ada banyak. Jadi kita punya objektif adalah kita nak memulakan terus. Jadi cadangan-cadangan yang diberikan buka cawangan negeri-negeri ini kita akan cuba telitilah ya pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi buat masa sekarang ini kita bersyukur sebab ROS telah bersetuju untuk memberikan kebenaran untuk kita memulakan kita punya pertubuhan ini di peringkat di Lembah Kelang lah ya. Jadi mungkin cadangan yang diberikan tadi kita akan pertimbangkan dari semasa ke semasa, tengok keperluan dan sebagainya. Ini bukan maknanya kita tolak, tetapi bergantung kepada misi dan objektif kita lah. Memang kita membawa misi nasional, tapi kita nak bermula daripada yang ada lah. Kalau kita bermula dengan negara nanti mungkin banyak teknikal yang kita kena penuhi. Jadi kita akan teliti perkara ini. Untuk yang nak menjadi ahli, untuk makluman tuan-tuan, masa sekarang ni kita belum lagi membuka keahlian secara formal. Cuma tuan-tuan boleh like dulu dalam Facebook kami, dan mungkin boleh tinggalkan maklumat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba pertimbangkan dari semasa ke semasa. Kena minta maaf tuan-tuan sebab kerana kita baru saja tubuh pada kelulusannya pada Februari 2021. Jadi hampir 4 bulan dah terus dilancarkan. Jadi ini tempoh kita menguruskan pengurusan kita ni pun agak tight InsyaAllah. Beberapa cadangan yang diberikan macam-macam yang telah dianjurkan kepada kami, email-email yang kami terima, InsyaAllah kita akan teliti dan semasa. InsyaAllah. Terima kasih di atas cadangan-cadangan tersebut. Baik, saudara Azlan dan rakan-rakan sekalian, saya menyentuh sedikitlah menambah barangkali apa yang telah disentuh. Saya cukup terkesan dengan apa yang disebut oleh saudara Fahmi tadi, bagaimana peranan bapa ini dalam kita nak membina keluarga ini, terutamanya membina anak-anak sebagai generasi penerus kepada kehidupan kita ini. Kadang-kadang memang kita kadang-kadang berada dalam cabaran-cabaran. Mungkin anak-anak kita pun tidak mengikuti apa yang telah pun dilakukan oleh bapa mereka. Saya fikir persoalan yang kita nak fokus di sini adalah benda ini benda biasa dalam mana-mana keluarga, kerana kita mendidik anak-anak yang ramai, mungkin 4-5 orang. Jadi kemungkinan tidak semua anak-anak kita mempunyai cita rasa yang sama sebagaimana ibu dan bapa mereka. Jadi ini kita kena terimalah. Namun demikian, apakah kita mengambil jalan tidak menyentuh atau memberikan satu, kita kata, sentuhan kepada anak-anak kita untuk melatih mereka menjadi seperti kita? Itu peranan yang harus kita mainkan. Soal jadi tak jadi, itu saya fikir itu kita berusaha dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting bagi kita lah. Itu pertama yang saya mungkin nak respon isu yang cuba ditangani, yang dihadapi oleh saudara Fahmi, melihat pada suasana anak-anak. Saya akui dah memang perkara itu real. It is real. Ketika mana saya berbincang dengan para senior, mereka berpengalaman puluhan tahun, tidak semua anak-anak menerima itu. Jadi mungkin di sana ada beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu kita atasi. Cuma dalam konteks soalan tadi Saudara Azlan dan rakan sekalian, apakah cabaran masa kini? Sebab itu saya katakan bapa ini dia perlu transform dari segi pemikiran, dari segi pengalaman, dari segi bagaimana dia nak mengolah keluarga dalam rumah tangga dia. Itu yang penting. Sebab itu kadang-kadang tanpa kita menafikan, pengalaman lalu memberikan kita suatu usaha untuk mendidik anak kita pada masa sekarang.
Tetapi kita harus realistik. Mesti realistik. Ya, bahawa anak-anak zaman sekarang ini tidak sama sebagaimana anak-anak zaman kita dahulu. Zaman saya, zaman Saudara Azlan, zaman Tuan Haji Ahmad Azam, yang mereka berada dalam suasana berbeza. Kalau saya lihat, saya kenang, saya cuba teliti. Ketika mana saya berumur 7 tahun, 8 tahun, yang masih ingat ketika saya kecil, saya menjaga adik saya, adik bongsu saya. Ya. Ketika berumur 3-4 tahun, sekitar lewat 80-an, berbanding dengan saya menjaga anak kecil saya berumur 8 tahun pada tahun 2021. Dia punya proses pembesaran, pemikiran, gaya berfikir sangat berbeza. Kalaulah saya menggunakan pendekatan bapa, saya sebagai bapa, mengikut model bapa saya dahulu, yang dahulu berbeza. Bapa dulu kalau kita tengok, tak payah cakap pun dia dah faham kan. Mungkin di sini ada bapa-bapa yang berpengalaman. Sekarang ini anak-anak kita tidak begitu. Ya, anak-anak kita dalam dunia digital ini, we have to be realistic. Mereka tak faham dengan jelingan dan sebagainya. Mereka perlukan kepada suatu sentuhan ayat komunikasi yang jelas. Ya, sebab itu kadang-kadang anak-anak bila kita jeling saja, why? Dia akan tanya kita, why? So apakah kita kata bahawa anak kita kurang ajar? Tidak. Kerana mereka di sekolah diajar tentang berfikir, kreatif. Balik rumah jumpa kita, bila papa, daddy tengok kita marah dia, kita tegur, tenung dia, kita kata, kenapa ni? Kita tenung dia. Baba, why? Kenapa? Dia akan tanya kita. Saya fikir kalau zaman itu saya jadi, dah kena pukul dah dengan bapak saya. Jadi kita nak lihat persebaya contoh. Maka sebab itu, cabaran pada masa kini adalah bagaimana kita harus melatih bapa-bapa kita ini, yang maknanya dia tidak hanya memiliki kemahiran dari segi mendidik secara fizikal, tetapi dari segi pemikiran, bagaimana kita harus menguasai anak-anak kita. Harus menguasai pemikiran mereka. Kalau anak-anak kita mahir dalam teknologi pada hari ini, saya percaya bahawa di kalangan para senior yang ada cucu-cucu mereka, kadang-kadang cucu lebih mahir daripada datuk-datuknya. Bahkan saya pun sekarang, kalau saya tak tahu sesuatu dalam teknologi, saya boleh tanya anak saya, dia tahu, tengok walaupun tak betul, tapi dia boleh masuk macam-macam. Saya pun kadang-kadang tak sampai kepada ilmu tersebut. Jadi kita nak lihat dari segi, bukan kita nak kata perkara itu terbaik, tetapi realiti zaman sudah berubah, maka pendidikan juga harus transform. Bukan sahaja kita nak melatih mereka mahir dari segi berfikir, malah kita kena tambah nilai-nilai yang utama. Sebab itu kadang-kadang juga disebut oleh Dr. Izura tadi, komunikasi. Ya? Masa dengan anak-anak. Saya punya pandangan secara peribadi. Saya amat tidak bersetuju kalau ada bapa atau ibu mengatakan tak ada masa dengan anak-anak. Tidak setuju saya. Minta maaf tuan-tuan. Tak bersetuju. Wa ima sesibuk macam mana pun, mungkin kita kata kita terlalu sibuk, sesibuk mana pun, kita mesti ada masa. Kalau tidak pun, kita boleh menggunakan kaedah bagaimana masa itu dapat digunakan. Tak kiralah, kalau tanya saya, paling tidak selepas waktu sembahyang bersama dengan anak-anak. Sekali satu hari ketika malam mungkin dengan anak-anak. Itu pun kadang-kadang kita tak sempat, sibuk, pergi sana, pergi sini, tapi kita rasa tak sempat masa. Sebenarnya, kita yang mencari alasan untuk tidak bersama dengan anak-anak kita. Ujung minggu, ya, sibuk, training, program, saya kata. Takkanlah satu bulan tak ada masa dengan anak-anak. Satu minggu tak ada masa dengan anak-anak. Kadang-kadang kita sendiri yang memilih untuk tidak bersama dengan anak-anak. Kadang-kadang, anak-anak tuan-tuan, dia bukan nak masa yang panjang pun dengan kita. Dia cuma nakkan masa seketika, tetapi begitu bernilai dalam tempoh yang ada itu untuk dia melihat bahawa keprihatinan bapaknya atau ibunya dengan diri mereka. Kan anak-anak tahu ayah itu susah cari rezeki keluar rumah dan sebagainya, tetapi kadang-kadang nak jumpa hai pun tak ada. Pada saya itu sesuatu kegagalan sebagai seorang bapa dalam rumah tangga. Nak senyum pun kadang susah. Betul, memang ada bapa keluar sebelum anak bangun tidur, balik sebelum anak tidur. Takkanlah hujung minggu pun keluar juga tak bangun tidur. Mesti ada juga masa hujung minggu. Kadang-kadang anak-anak tu dia faham bapak sibuk, ibu sibuk. Mesti ada masa-masa yang boleh disesuaikan. Gunakanlah secara yang baik. Kita semua sesibuk mana, daripada Perdana Menteri sampailah kepada tukang sapu pun, masa kita sama. Tetapi kadang-kadang orang yang sesibuk Perdana Menteri contohnya pun boleh ada masa untuk bersembang dengan anak-anak.
Apatah lagi kita ni nak katakan sibuk, tak sibuk mana Dr. Azura nak katakan sibuk mana pun sibuk jugalah, tapi kadang-kadang dalam tempoh masa berapa minit, 10 minit tanya khabar apa, itu sesuatu nilai yang mesti kita lihat. Sebab tu ciri pada saya lah, sebagai seorang bapa penyayang ini, mungkin ini boleh kita bincang lebih detail selepas ini, ialah soal kesabaran kita dalam mendidik anak-anak. Sabar ini, bukan sabar ni makna kita tahan saja. Sabar dalam melalui proses-proses melatih diri kita menjadi bapa, bukan setakat melatih anak, melatih diri kita untuk sabar dalam melihat kancah rumah tangga itu. Ada bapa kadang-kadang balik rumah, tengok macam-macam tribulasi, tengok anak tu ini sebagainya, dia rasa rimas, dia tak mau duduk di rumah, dia keluar. Ini masa sebelum PKP lah. Dalam PKP ni dia terpaksa duduk kat rumah. Sebab itu bila dia tak mampu sabar dalam diri dia menyesuaikan dengan suasana pandemik yang mungkin hari ini kita pun tak tahulah kalau bapa tu sabar, dia boleh berlakukan yang terbaik dalam rumah tangga, insya-Allah lah tak timbul masalah. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau ada di kalangan masyarakat yang duduk di rumah-rumah yang seperti di yang rumah kecil di kampung-kampung yang mungkin tuan-tuan berbayang macam mana amarah seorang bapa yang tak boleh keluar kerana pandemik yang sedemikian. Sebab itu banyak kes dalam surat khabar saya tengok berlakunya perceraian, keganasan dan sebagainya kerana ketidaksabaran seorang bapa. Walaupun kadang-kadang puncanya bukan sabar itu ekonominya, tekanan sosial dan sebagainya, tetapi kerana diri itu tidak mampu untuk bertahan dalam keadaan-keadaan pandemik ini. Sebab itu kadang-kadang keluarga jadi porak-poranda. Jadi itu penting tuan-tuan. Sebab itu akhir sekali, so Azlan pun dah mula bagi signal kat saya ni, dalam konteks pertumbuhan kami ini, kami melihat salah satu aspek yang kita nak jayakan adalah soal bapa zaman digital ni. Bapa zaman digital ni lagi mencabar. Saya merasainya dan saya percaya bahawa kawan-kawan, para ibu bapa yang ada hari ini juga menghadapi perkara yang sama. Kita tak boleh hasingkan, ada orang cakap dengan saya, kita tutup terus, tak bagi anak kita pegang macam-macam teknologi sebab kita nak mengelakkan masalah-masalah yang timbul dalam diri mereka. Boleh tuan-tuan. Di rumah kita tahan, tapi kita tak boleh tahan anak-anak kita di luar sana. Justru yang penting panduan. Yang penting didikan. Yang penting bagaimana kita nak memastikan kita bagi alat kepada anak-anak kita mengawal diri mereka supaya mereka boleh pergilah di mana-mana, mereka tak mudah cair dan hancur. Ada orang cakap dengan saya, Dr. Izura alah ini boleh selesai masalah kalau kita halang segala-galanya, itu, ini dan sebagainya. Jangan bagi anak tab, jangan bagi anak komputer, jangan bagi anak televisyen, tak akan bagi masalah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini zaman mereka. Kalau kita halang di rumah, betul, tak payah pakai internet, tak payah pakai apa. Tapi anak-anak kita akan belajar, anak-anak kita akan keluar, dia akan berjumpa dengan kawan-kawan, dia akan berjumpa dengan orang lain. Daripada dia tak dapat nasihat daripada kita, panduan daripada kita, dia akan rujuk kepada orang-orang di luar sana. Bahkan kita, na'udzubillah, dia akan ambil yang tak baik. Itu lebih dahsyat daripada kita mengikut panduan kita, tapi panduan-panduan itu kita kena belajarlah. Saya sebut ni sebagai panduan. Bagaimana tu, kita boleh train nanti. Ramai pakar-pakar kita, Dr. Izura ada, Dr. Zuriati di UPM, pakar-pakar kita yang mungkin boleh bantu kita bagaimana kaedah-kaedahnya. Pakar-pakar kaunselor yang di luar sana boleh bantu bagaimana kaedah-kaedah nak melaksanakan proses yang kita katakan sebagai pendidikan anak zaman teknologi pada hari ini. Inilah kebimbangan-kebimbangan. Kerana itulah bila inisiatif penubuhan ini, kerana kita bukan semata-mata nak berlawan grup-grup wanita, tidak, bukan persoalan itu. Kita is to complement, empower the role of father to enhance our capability, cakap orang putih sikit Azlan, supaya kita dapat sama-sama bantu. Kerana sekuat mana seorang ibu dalam rumah tangga, akhirnya bapalah sebagai pemutusnya. Kalau seorang bapa tak mampu memberi satu keputusan atau sekurang-kurangnya suatu guide yang terbaik, walaupun kadang-kadang jawapannya daripada ibu, tapi bapa pemutusnya, bukan sebab tak semua bapa mampu memberi keputusan, tetapi maknanya bila bincang dan ada satu keputusan, seorang bapa yang kuat adalah mereka yang mampu memberi satu jalan kepada keluarga mereka. Itu yang kita nak. Sebab itu macam disebut Tuan Haji Azam tadi, bagaimana membentuk mindanya, pemikirannya. Sudah tentu bukan bapa seorang-seorang, tentu ada ibunya, tentu ada keluarganya. Tetapi akhirnya, siapa kemudinya? Pengemudinya adalah bapa. Maka sebab itulah bila banyak isu timbul dalam masyarakat, kalau itu berlaku, cuba kita tengok balik.
siapa bapaknya, siapa ibunya. Kerana di situlah bentuknya. Tanpa kita menafikan, ada juga ibu dan bapa yang baik-baik, anak terjerumus dekat keburukan, tetapi itu kes-kes terpencil yang mungkin ujian bagi keluarga tersebut. Namun kajian-kajian yang dibuat oleh majoriti daripada pakar-pakar kita dalam bidang sains sosial, bila dia buat kajian, faktor yang paling besar adalah kerana keruntuhan rumah tangga dan kekocakan yang berlaku dalam rumah tangga. Alah ustaz, anak ustaz pun boleh terlibat. Barangkali kes-kes itu terpencil atas faktor-faktor yang berlainan, mungkin berlaku. Tetapi kajian-kajian saintifik yang dibuat, kita tengok banyak berlaku adalah faktornya adalah faktor kerana kerentahan, keracakan daripada rumah tangga. Sebab itulah penting untuk kita kembali melihat kepada peranan. Kita banyak NGO-NGO yang ada. Kami di sini cuma nak fokus pada kebapaan, latihan, advokasi, kesedaran. Kerana pengalaman saya dalam beberapa tahun belakangan ini dengan beberapa program-program kekeluargaan, kita berjumpa dengan LPPKN menyebut bahawa memang bapa ni liat sikit lah nak datang latihan-latihan tersebut. Ini saya sebut ni, saya ambil daripada kata-kata mereka. Jadi kalau ada satu agenda untuk menarik lebih ramai kesedaran bapa-bapa ini suatu usaha yang sangat-sangat dihargai oleh banyak pihak-pihak yang lain di luar sana. Saya keluar turun ke Jabatan Agama dengan program-program latihan-latihan kekeluargaan. Tengok yang datang, memang betul ramai di kalangan kaum hawa. Dan bapaknya ada 2-3 orang. Jadi telah kita segar-segar datang program, tengok kan. Jadi benda-benda ini kita nak tengok pattern lah. Jadi tentulah penting untuk sama-sama kita berganding bahu. Saya sebut begini kerana saya sayang kepada kita semua. Saya sayang kepada keluarga-keluarga. Kerana kalau keluarga tidak dipimpin oleh seorang bapa yang hebat, kita sama takut keluarga kita semakin porak-poranda. Terima kasih. Soalan minta maaf panjang sikit kerana macam Cik Azam kata semangat. Jadi kita nak supaya semua akan dapat berganding bahu bersama-sama dengan kita insya-Allah. Terima kasih.